Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Syah Sulaiman. Terima kasih untuk anda semua yang baru saja bersama dengan SBO Trading untuk hari ini. Thank you so much untuk anda semua yang dah pun subscribe untuk channel saya. Jangan belum. Jangan lupa kalau yang belum lagi subscribe, rajin-rajinkanlah tekan button subscribe tu sebab ia yang percuma. Sebab yelah saya pun tak adalah letak apa-apa harga kan untuk perkongsian ni semua. Jadi kita mintalah korang punya sokongan supaya saya lebih lagi semangat untuk buat video sekiranya ada ramai yang sokong channel SBO Trading ni. Alright guys, so untuk hari ni, sebelum ni video-video kita ada cerita pasal SNR, lepas tu ramai juga yang tanya pasal SNR Advance ataupun bukan basic lah, yang dia berlaku dekat uptrend ataupun downtrend, dia bukan dekat sideways sangat kan, sebab dia ada support become resistance and resistance become support. Okay, so jom untuk hari ni video kita memang nak cerita pasal SNR Advance. Okay guys, so jom kita terus pergi dekat kalau kita tengok kat sini, saya ada satu position tadi yang saya try je. Sebab saya nak mula record, kita kena ada konti clapping tu, so saya tekan je tadi. Kita sebab ini pun iklan demo je. So jom kita cari support and resistance advance ataupun advance. Macam action dia ada, orang ada sebut advance, ada sebut advance. Okay, so jom kita tengok. Kalau nak tengok support become resistant, apa itu support become resistant and resistant become support? Contohnya dia berlaku dekat, contoh kan. Kita tengok ni, okay. Alright, kita tengok ini tak banyak lah, susah nak tunjuk. Okay, tak apa, kita delete dulu, kita buang dulu semua ni. Alright, untuk anda semua yang belum lagi ada akaun Quotex, korang boleh daftarkan dekat link yang Syah letak kat bawah sana. Dan kalau nak join juga grup VIP, ada juga tulis kat bawah tu, korang just ikut tadi arahan tersebut dan DM Syah nanti kita akan invite masuk dalam grup VIP. Okay guys, so jom kita tengok untuk support and resistance advance, yang mana kita ada support become resistant and resistant become support. Okay, jom kita terang kat sini lah. Okay, ini adalah support biasa. Okay, kita tanda support, kita letak kat support. Okay, right. Kalau korang nak mula dari sini boleh juga. Okay, ini adalah support ada banyak macam saya cakap. Support memang banyak. So ini support, yang mana dekat bawah-bawah ni, ini support, ni support. Okay, so kita cari resistance dekat area sini dulu. Resistance dia adalah di sini. Okay, apa makna resistance become support? Okay, ini adalah support, ini adalah resistance, betul? Okay, resistance become support, ini adalah support. Bila dia dah pecah support ni, mana dia naik, dia akan buat retracement ataupun dia akan retest balik. Dia akan turun kejap, baru dia akan naik balik, lepas tu dia akan teruskan perjalanan, ataupun dia akan retest sekali lagi. Retest dia ada banyak, dia ada sekali retest, ada yang 2 kali retest, ada yang 3 kali retest. Kalau retest 3 kali tu dia buat sideways dulu lah maknanya. Okay, so contoh kat sini dia buat sideways sikit, lepas tu baru dia naik balik. So ini adalah resistance, ini adalah support. Alright, ini adalah support. Dia masuk sikit kawasan resistance ni, resistance zone ni. Okay, so dia dah naik dah balik, lepas tu dia turun balik, dia pergi balik sini, dia akan buat support kat ini lah, namanya support. Resistance become support. Resistance become support hanya berlaku di uptrend sahaja ataupun trend yang sedang menaik. Okay, itu adalah resistance become support. Kalau lalu tu kalau tengok atas ni lagi, ini dia dah buat resistance yang baru kan. Dia naik ni, dah pecah ni, lepas tu dia naik ni, lepas tu dia dah pecah pula resistance yang kat sini. Okay, dia naik sini, dia turun, lepas tu dia naik balik, dia dah buat dari resistance yang baru, dia turun,
dia sampai kat sini. Ni resistance. Nampak dia turun sini, dia buat support kat sini, lepas tu dia naik balik. Alright. So ini kalau kita tanda, kita naikkan ni, sama tak tengok? So ini resistance. Sini dia bertindak balas dengan resistance yang kat sini. Dia kena dia naik. So dia dah buat support kat sini. So resistance become support. Sama juga dengan ni. Ini adalah resistance. Okay, kalau kita naik balik, ini adalah resistance. Resistance ni dia dah naik, lepas tu dia turun balik, dia pergi dekat area sini juga. Nampak line ni. So dia buat support kat sini, so dia naik balik. Right? Itulah maksudnya support become resistance. Resistance become support balik. Kalau support become resistance pula, dia hanya berlaku dekat downtrend. Kita tengok mana ada market downtrend, market yang sedang menurun. So kita boleh tengok juga kat time frame yang besar. Okey. Ini saya boleh tunjuk juga, tapi saya cubalah tunjuk sampai ini adalah resistance paling tinggi. Lepas tu baru dia turun kan. Okey. Ini adalah support yang paling rendah, dia turun. Tapi sebelum dia sampai kat sini, dia ada buat dulu kat atas ni kan. So kita tengok. Ini adalah support. Ini adalah support dia. Right. So dia sampai support ni, dia naik dulu. Dia turun, dia pecahkan support ni. Alright. Lepas tu dia naik balik sikit ni. Nampak ni? Naik sikit ni, dia pergi dekat area sini. So dia turun. Okay. Itu pun dah dikira sebagai support become resistant. So bila turun lagi, dia naik atas ni, nampak? Dia masih lagi bertindak balas dengan resistance yang sebelum ni, iaitu yang ni. Support yang sebelumnya, iaitu yang ni. Okay, so dia naik, dia turun lagi. Kita nak nampak yang lagi jelas, jom kita cari market yang lain. Kalau ada market yang sedang menurun. Okay, jom kita mungkin kalau tengok time frame besar sikit lagi. Ini tak ada ni. Saya akan cari time frame yang lagi mudah anda nampak sebenarnya. Ini uptrend. Pergi 1 minit lah. Saya tengah cari kejap. Okay. Alright. Okay, you guys tengok ni. Ini sedang downtrend kan. Okay. You guys tengok. Okay. Jom kita try cari support. Tengok support ni. Ini adalah support, dia naik. Dia dah break. Dia naik sikit, dia turun. Dia naik sikit, dia turun. Sebab dia memang nak turun lah. So ini adalah support, ini adalah resistance. Nampak ni resistance, dia naik, turun kan. So dia turun. Lepas tu ni dia naik, dia nak pergi sini sebenarnya. Ni dah ada area dah. Sebab ini adalah support yang sebelum ni. Alright, so dia dah buat yang baru. Ini adalah support yang baru selepas dia break yang ni. So dia dah buat support ni. Dia pecah lagi support ni. Support yang dah dipecah yang akan jadi resistance yang seterusnya sebenarnya. Right? Boleh faham? Support yang dah pecah, dia akan jadi resistance yang seterusnya. Alright? Sama ada cepat ataupun lambat. Alright? So kalau anda cari lagi contohnya, okay, ini pun boleh dikira sebagai ini juga. Nampak? Walaupun dia agak jauh sikit, lebih kurang 5-6 pip mungkin. Okay, macam ni. Ini adalah support. So kalau kita cari dekat yang dekat sikit, okay, ini adalah support. Alright, support. Kat sini adalah resistance. So support become resistance. Kalau kita letak line, dia akan nampak lah. So kalau sebelum ni, okay, anda bayangkan yang ni dah tembus. Ini adalah candle yang sekarang, contohnya kan. So bila anda tengok dia naik, dia tetap akan turun nanti. Okay, sebab dia dah sentuh dah zone support sebelumnya dekat downtrend. Okay, so harap anda faham. And jom kita cari market yang downtrend atau uptrend untuk kita try cara ini ataupun teknik support and resistance advance.
So kita carilah. Okey, contoh yang ni. Okey, yang ni kita dah boleh standby. Yang ni kita letak dekat sini. Alright. Kalau dia turun tadi, dia mencecah kat sini, kita boleh pasang 3 minit untuk kita trade. Okey, so yang ni kita simpan. Yang ini dia dah sampai kat sini. So ini kita tinggalkan. Yang ini apa cerita? Ini sideways. Ini pun sideways. Yang ada tadi Euro USD. Okey, nampak dia dah sampai kat sini. Okey, dia dah touch pun kat sini. Okey, so kita boleh buka 3 minit kat sini untuk kita tengok sama ada dia profit ataupun loss. Alah, kita buka bukan demo lah. Okey, tak apa. Kita letak kat sini. Okey, so kita pasang 3 minit. Sebab dia dah pecah. Alright, ini dia dah pecah, dia dah masuk, and dia kemungkinan besar dia akan naik lah. Alright. Maafkan saya, agak mengantuk kat sini. Tapi kebiasaannya kalau dia dah kuat macam ni, dia dah tembus jauh sikit macam ni, kebarangkalian tu dia nak tukar trend tu tinggi juga sebenarnya. Sebab dia dah pecah jauh. Dia kebiasaannya kalau dia try untuk turun pun, dia akan turun kat sini, area sini je. Dia takkan turun sampai kat bawah ni, sampai resisten bawah ni. Sebab ni adalah high yang paling tinggi. Ini adalah high yang tak berapa tinggi. Ini lagi tinggi. Okey, ini adalah dia buat high low, and dia dah buat high dekat sini. So kita tengoklah. Okey, untuk anda semua yang baru saja join ataupun terperasan video ni, sebelum ni saya ada juga buat video berkenaan dengan platform ataupun broker yang lain, tapi sekarang ni saya dah beralih ke Cortex. Untuk anda yang belum lagi ada akaun Cortex, boleh komen dekat bawah, boleh klik link kat bawah sana untuk join kita punya Cortex group VIP ataupun Cortex SBO trading biasa. Dan kalau belum lagi ada akaun, guna link kat bawah tu supaya nanti boleh join kita punya group VIP. Okey, kita ada lebih kurang 1 minit saja lagi untuk kita tahu sama ada kita loss ataupun kita profit, guys. Alright, so kita just chill je. Kalau okey ataupun kita profit, alhamdulillah. Alright, sambil-sambil tu kita mungkin boleh cari juga dekat lain punya apa? Market. So market ni tengah up trend, tengah dalam ni sideways tadi yang saya beritahu tadi. Kita ada 2-3 saat saja lagi. Okey. Alright, dia dah buat support. Okey, yang ni kita ada peluang sebenarnya untuk kita buat sell 10 saat lagi. Kita tengok. Nampaknya dia nak cuba turun ke bawah juga. 5 saat lagi. 4, 3, 2 dan 1. Profit, guys. $4.25 profit. Alright, so kita jom kita tengok lagi entry yang lain yang mungkin kita boleh try lagi. Untuk trade binary option, tolong jangan trade 1 minit, guys. 1 minit dia ada tempat-tempat dia saja yang kita boleh trade 1 minit sebenarnya. Sebab bila kita trade 1 minit, ini pun topik yang akan saya bawa nanti untuk next video juga sebenarnya. Sebab pemilihan kontrak, timing kontrak tu berapa. Sebab kebanyakan memang seronok trade 1 minit, kita cepat tahu kita punya result, loss ke profit kan. Tapi sebenarnya risiko dia sangat besar. So
better lah untuk menjaga kesihatan jantung anda, gunakanlah time contract yang lebih tinggi daripada 1 minit, 2 atau 3 minit, malah ada yang sampai 7 minit. Kalau ikut otai-otai daripada Indonesia macam King Salman dan semua, dia 7 minit macam tu. Sebelum ni dia pernah juga tadi guna 1 minit. Tapi 1 minit biasa orang yang kalau biasa baru-baru try memang suka 1 minit. Saya dulu pun memang kaki 1 minit, tapi bila dah lama-lama kita dah menghadapi loss, kita ada profit loss kan, so kita belajarlah daripada kesilapan tu semua. Okay, so jom kita cari market yang lain. Tadi saya cakap tadi ada satu position kan. Okay, so kita nak tengok. Okay, anda kata dah sampai je kat sini guys. Ini pun kita dah boleh masuk dah sebenarnya satu. Sebab dia bergantung dekat sini kan. Sini dengan yang sini. Okay, tapi saya rasa kita nak standby kat sini. Jom kita lukis dulu. Letak trend line line dekat sini. Okay, so kita tunggu je lah. Kalau dia sampai kat sini, maknanya ini adalah support yang sebelum ni, maknanya dia akan turun lagi lah. Ini adalah support sebelum ni juga, tapi dia dah pecahkan tadi. Alright. So dia ada 2 zone sebenarnya. Okay, tak apa, sambil-sambil tu kita cari lagi market yang lain yang mungkin ada downtrend. Tadi kita dah try buy kan. Okay, buy. So kita cari yang sell pula. Saya cuba cari market yang jelas korang nampak supaya mudah juga untuk korang faham. Tak nampak. Dia dah turun. Tak nampak lagi. Kita masih lagi mencari guys. Aduh, sakit juga. Okay, saya cuba mencari lagi, sabar ya. Nanti kalau ni saya cepatkan lah. Kalau mungkin market tak menyelbahi kita, tak nampak. Ini pun tak boleh, tak nampak. Kalau boleh cari yang jelas ya, market yang jelas, downtrend ataupun uptrend. Ini uptrend jelas, tapi saya tak nak. Inilah. Silap. Apa circle ni? Circle apa tadi ni? Okay. Ini downtrend, betul. Dia dah turun, dia naik, dia cari dari sini, dia turun. Next time pun saya akan buat video yang berkenaan dengan market mana yang kita kena hindarkan ya. Sebab ada market-market yang agresif, tolong jangan masuk. So kita try market yang betul-betul kita confident boleh analisa dengan baik. Okey, ini uptrend teruk juga ni. Bila dah ada uptrend teruk, kita try letak dia punya
support dia yang baru. Okey, ini support. Ini resistance support sini dia dah sampai yang ni kan. Okey, ini resistance ni tak sampai lagi. Okey, so tunggulah. Kalau dia ada buat sampai sini, touch area sini, nanti kita letaklah sell lebih kurang 3 ataupun 5 minit. So ni ada. Okey, ni dah kita standby. Okey, so yang ni saya kena letak bintang USD CHF, USD CHF. Okey, kita bintang supaya takut hilang nanti. Yang ini tak payah, tak nak. Saya nak cari yang downtrend. Ini pun tak nak. Ini pun tak nak. Okey, guys, kita dah ada, dia dah sampai. So kita boleh. Okey, ni kebetulan ya, ada kat sini. Dia dah mencecah dekat sini. So kita nak tengoklah sama ada, sebab kalau kita tanda ini adalah resistance. Alright. So kita tengok dalam masa 3 minit adakah kita profit ataupun kita loss. Aduh, sakit pinggang. Okay. Kenapa kita pasang sell kat sini? Sebab tadi kalau you guys tengok, dia dekat sini resistant kan. So dia dah sampai kat sini and dia dah buat. So kita ada juga dekat sini. Alright, so kita maintain je, kita relax je. Kita ada 2 minit lagi sebelum kita nak tahu sama ada kita profit ataupun kita loss. Tapi andai kata kita loss lah, andai kata kita loss, kita boleh compare lebih kurang $15 dalam masa 1 minit. 1 minit, 1 minit. Yes, kita standby je. Kita just standby saja, kita ada lebih kurang 1 minit 20 saat saja lagi sebelum kita tahu result kita ataupun apakah kita profit ataupun kita loss. Alright, yang belum lagi ada akaun Kotex, korang boleh daftar balik. Okay, saya cakap sorry dah. Okay, apapun kalau korang ada yang tak faham ataupun nak tanya, boleh komen dekat bawah ataupun boleh join Telegram kita. InsyaAllah kita akan berkongsi lah apa yang patut dekat situ. And korang boleh DM juga admin, and admin akan beritahu saya lah apa kita punya next levels ataupun korang beritahu je apa yang korang nak tahu pasal platform Kotex ni, ataupun korang nak apa orang panggil, korang nak tanya apa-apa soalan berkenaan dengan binary option. Okay, so andai kata ini loss, kita pasang sell dalam masa 1 minit. Sebab agak agresif juga dia punya candle sekarang ni. Tengok, laju bukan main, naik turun kan. Kita ada 18 second lagi. 15, 14, 13. Oh, nampaknya dia macam tak nak bagi kita profit ni. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alright, kita masuk 1 minit untuk kita punya kompensasi level yang pertama. Okay, ini level yang pertama. Kita akan tengok level yang kedua kita macam mana nanti. Alright, kita ada 30 second lagi sebelum kita tamat kontrak kita. Macam saya beritahu, untuk kompensasi kita ada 4 level sahaja, termasuk dengan entry. 1 level entry, 3 level compen. Alright, 10 saat lagi. Ini pun macam dia tak nak bagi je ni. 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1, profit guys. Yes. Alright. So itu dia. Untuk anda yang rasa yang macam takut and risau sangat dengan loss, kalau yang tak berapa berani ataupun memang tak ada, orang kata bukanlah tak berani sangat, dia macam yalah kita risau loss kan, so kita kena kurang control money management kita. Okay, tapi kalau insyaAllah kalau korang trade menggunakan sistem and jaga money management, sebab dalam trading plan, trading system korang dalam tu semua dah ada dah. Korang mesti tahu risiko korang, apa yang korang akan hadapi, apa limit korang, dekat mana korang punya stop loss korang kena ada, target profit korang berapa harian. Alright, target profit, semua tu nanti akan ada satu tajuk yang lagi yang akan saya kupas and saya akan saya bawa juga untuk video-video seterusnya. Sebab tak boleh nak campur aduk semua kan. Touch sikit-sikit macam video sekarang ni tak apalah, tapi untuk secara detailnya saya akan buat satu video. Setiap topik macam mana nak control money management, emosi, lepas tu trading plan, itu semua kena buat lain-lain video. Kalau semua letak dalam satu video, pening kepala. Okay, so kita carilah, kita tengok profit kita untuk ni lah, untuk yang video ni. Semi 4, yang ni kita ada untung $4. Yang ni pun tadi $5 rugi. Lepas tu kita masuk $5, $20 modal kita. Kan modal kita $20, dapat $7, 7 tambah 4, lebih kurang $10 juga. RM40 jugalah lebih kurang dalam masa setengah jam. RM40 setengah jam. Okey lah tu kot kan. Bergantunglah. So kalau mungkin korang lagi hebat ataupun korang boleh jaga emosi korang dengan baik ataupun lebih faham dengan teknik-teknik, mungkin juga semua boleh dapat profit yang lagi tinggi insya-Allah. Apapun nak trade, kena yakin, relax and sabar. Jumpa lagi next video bersama dengan saya Syah Sulaiman dalam SBO Trading. Ciao guys, assalamualaikum, bye bye.